Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in muka surat 84. Petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa mutanajjisun hukmiyatun kabaulin jaffa lam tudrak lahu sifatun bijarril ma'i alaihi marratan wa in kana habban aw lahman nubiha binajisin aw sauban dubira binajisin fayathuru batinuha bisabbil ma'i ala zahirihi kasayfin sukiya wa huwa muhamman binajisin. Terjemahan dia, barang terkena najis hukmiyah. Barang terkena najis hukmiyah seperti air kemih telah kering. Air kemih telah kering. Air kemih ni air kencing. Air kemih ni air kencing yang telah kering, yang telah hilang semua sifatnya, disucikan cukup dengan mengalirkan air satu kali. Mengalirkan air satu kali. Disucikan cukup dengan mengalirkan air satu kali. Sekalipun barang itu berupa bijian atau daging yang dimasak beserta benda najis, atau pakaian yang nak baca macam mana tu? Yang asalnya yang dicelup dengan benda najis, atau pakaian yang dicelup dengan benda najis. Mana apa ni maknanya? Tak okeylah, pewarna ke apa, tapi dengan benda najis. Bahagian dalamnya menjadi suci dengan menuangkan air pada bahagian luarnya, seperti halnya pedang
yang ditempa dengan benda najis. Cukup disiram air bahagian luarnya sudah menjadi suci seluruhnya. Dia panjang sikit ni. Hal ni berkaitan dengan najis yang hukmiyah. Yang terdahulunya najis ainiyah. Najis ainiyah ni najis yang ada ain, ada jirim dan juga ada sifat. Maka untuk menyucikan najis ainiyah, yang pertama adalah hilangkan ain najis terlebih dahulu. Kemudian dihilangkan segala sifat-sifat najis, melainkan sifat warna najis yang sukar untuk dihilangkan, dan juga sifat bau najis yang sukar untuk dihilangkan. Maknanya walaupun masih lagi kekal warna najis, umpamanya warna darah pada kain putih, walaupun masih kekal bau najis, maka sudah dihukumkan suci. Jadi najis yang ainiyah, yang pertama hilangkan ain najis, jirim najis. Makna kalau ada zat tahi, zat muntah, ada air kencing, hilangkan zat tahi, zat muntah, keringkan air kencing terlebih dahulu. Kemudian barulah datangkan air ke tempat najis sehingga hilang sifat. Bila hilang sifat, maka sucilah tempat najis tersebut. Lepas suci, disunatkan meniga. Kena meniga ni bukan bahasa standard. Sebab saya ada terbaca minggu lepas, meniga apa makna? Tak ada bahasa buku meniga. Kena sebut, kena basuh 3 kali gitu. Meniga tak ada. Tak ada meniga. Memang hak saya belajarnya meniga lah. Ke mentiga. Bukan mentiga pula. Sekarang hilang sifat najis. Mungkin 1 kali, mungkin 2 kali kita buat, baru hilang sifat. Bilang sekali baru yang basuh najis yang diwajibkan. Lepas tu barulah datang air kali kedua, boleh pahala sunat. Datang air kali ketiga, boleh pahala sunat. Walaupun ketika menghilangkan sifat najis tu 3 kali dah buat airnya, 3 kali dah datang air, yang ketiga barulah hilang sifat, baru bilang sekali basuhan wajib, basuhan yang diwajibkan. Mana basuhan diwajibkan? Basuh hingga hilang sifat. Yang ketiga baru hilang sifat, baru bilang sekali basuhan wajib. Kemudian datang air kali kedua, sunat. Datang air kali ketiga, sunat. Sunat 3 kali. Pada ni dia tak ada kata wajib 3 kali, tak ada. Basuh najis ainiyah sehingga hilang sifat najis, beres, selesai yang wajib. Bola sunat yang kedua, sunat yang ketiga. Nak pergi pula macam mana nak menyucikan, macam mana nak menyucikan najis hukmiyah pula. Hak tadi najis mutawassitah yang ainiyah. Sekarang nak pergi pula pada najis mutawassitah yang hukmiyah. Najis mutawassitah yang hukmiyah, najis pada hukum. Mana contoh dalam kitab ni, seperti air kemih yang telah kering. Air kemih ni air kencing. Dia kalau ejaan Jawi, kaf mim he. Ada baru ni orang cerita ke saya, ada orang baca kitab Jawi, tulis kaf mim he. Dia baca gapo tak tahulah, tapi dia baca karuk lah, tak betul lah. Air kumuh ke air kamih ke, dia baca. Ni kemih ni umi. Kalau Jawi air kemih, kemih dia je dengan kaf mim he.
Tapi yang mengajar tu dia baca. Tapi pelik lah. Kumuh ke gitulah. Lepas tu dia bermakna ikut kehendak dia. Air kemih ni air kencing. Bahasa mana? Oh, ni tak apalah Indonesia. Tapi kita Jawi pun air kemih juga. Kaf, mim, he. Ha. Kalau bahasa Malaysia memang tak ada. Ada. Bahasa mana? Ha, Aidi, ada orang komen tak? Ada? Ha, takut ada orang Jawa ke dalam tu. Ha, Indonesia lah kemih. Ha, kaf, mim, he. Kemih. Tak ada orang komen? Ha, takut negeri mereka pun air kencing panggil air kemih. Air kencing lah air kemih ni. Kabaulin, seperti air kemih yang telah kering, yang telah hilang semua sifatnya. Cuma ni kena cermat sedikit lah. Dia contohlah dengan kepanasan. Dengan kepanasan, maka air kencing pun menjadi kering. Tetapi dengan kepanasan tempat kita, air kencing yang kering tadi ni tak turun kepada najis hukmi. Sebab najis hukmi ni ringan sangat. Sebab tempat kita, kalau air kencing tu berada di tempat panas, keringlah air kencing tu. Tapi kalau kita cium di tempat yang sama, masih lagi berbau. Bukan setakat berbau, bahkan tempat air kencing kering ada warna bakak, dia panggil. Ada bakak? Ada bakak, dia ada macam. Jadi tempat air kencing kering tu dia ada warna lain. Di tempat tu dikeliling warna asal. Di tempat air kencing apa ni? Itu dia panggil sifat warna. Kemudian apabila cium pasti berbau air kencing. Itu sifat bau. Kuat tu itu najis aini. Bukan najis hukmi. Najis hukmi ni tak ada sifat licin molek dah. Najis hukmi ni sangat ringan. Dan nak menyucikan, disucikan cukup dengan mengalir air satu kali. Senang sangat-sangat. Siram air sekali je. Perlu tak kita nak gosok? Gosok nak buat apa? Kita gosok najis air ni kerana nak menghilangkan sifat. Sebab tu kita gosok. Sekarang ni najis hukmi tak ada sifat. Nak hilangkan sifat apa? Siram air sekali, sudah. Tempat tu suci, air tu hukum mustakmal. Beres? Sudah. Ada pun kalau ada sifat bau, ada pun sifat warna, dia wajib kena gosok supaya hilang sifat. Tu najis air ni. Najis hukmi ni siram air sekali je, sudah, tinggal. Tak ada tinggal gitu. Bertakung air, rebohlah orang pula. Tapi nak ceritanya, siram air sekali, beres. Tak perlu ke kita gosok-gosok-gosok? Nak buat apa gosok? Nak menghilangkan sifat. Ada sifat, itu najis aini. Itu memang wajib kena gosok. Itu najis aini. Yang masih lagi ada sifat. Sekarang ni bukan najis aini, najis hukmi. Sifat sudah tidak ada. Nak contoh macam mana kita najis hukmi? Kalau setakat air kencing yang kering dengan kepanasan matahari di tempat kita, masih lagi ada sifat. Sama ada warna ataupun bau, bahkan kemungkinan ada kedua-dua sifat. Itu najis aini. Siram air sekali tidak memada, bahkan kena hilangkan sifat dia dengan umpama kita gosok. Najis hukum ini siram air suci. Tempat tu suci, air jadi mustakmal. Beres. Jadi air kencing yang kering dengan kepanasan matahari, dengan tempat kita tak akan jadi hukmi. Kalau kepanasan tu tinggi, kemungkinan tempat tu memang tak ada apa.
Kalau kata tengok pakak, tak nampak beza pun. Kalau kata cium, tak ada bau air kencing pun. Tu hukmi. Siram air sekali, sudah. Tempat tu suci, air jadi mustakman. Air di lantai tu jadi mustakman. Najis hukmi, najis pada hukum. Tak ada sifat najis. Cukup ringan, lalu air sekali sudah suci tempat tu. Tanpa perlu kosek apa-apa. Yang biasanya saya ni, hak najis hukmi ni, hak biasalah. Hak najis hukmi ni yang pindah daripada aini kepada hukmi. Itu yang biasa saya sebut. Daripada najis aini asalnya berat, najis aini ni ada sifat, ada ain, ada jirim, ada sifat. Mana? Dijadikan najis hukmi. Lepas jadi hukmi, siram air sekali beres. Biasa sayanya najis aini jadikan sebagai najis. Najis aini turun kepada najis hukmi. Contoh biasanya najis atas sofa ke, cushion ke, tak kira lembek ke, sofa. Ni kapek, sofa, cushion. Kalau kapek tak apalah, kapek boleh angkat pergi basuh kat luar. Tapi kalau kapek masjid, kapek masjid ni ada budak kencing. Ada bukan kata budak kencing, pernah berlaku orang tua kencing. Fahamlah orang kencing orang tua ni banyak. Yang tuannya tak sedar dia kencing. Sebab apa? Sebab ingatan tak berapa comel. Yang anak bawa pula pada hari tu terlupa nak pakai pamper. Biasanya anak dia pakai pamper sebab ayah dia nak pergi masjid juga. Ayah dia nak dengar juga. Ayah dia nak dengar. Tak mau duduk rumah. Nak pergi masjid juga. Pada ni. Walha Pok Cik ni orang panggil dia ustaz. Pok Cik ni orang panggil dia ustaz. Dia ustaz dulu, ustaz sekolah ke, ustaz mana wallahu alam lah. Tapi dia pendiam je, senyap je dia. Tapi memang dia suka masuk majlis ilmu. Kemudian tu dia punya ingatan tak berapa dah. Dok nak mari juga. Biasanya anak dia pakai pamper. Tapi oleh kerana ayah dia tu lama dah tak lupa, jadi anak dia lupa tak pakai pamper. Tak pakai pamper dengan sengaja ke lupa, dah ingat lah cerita dia tu. Duduk molek-molek ada sedar-sedar basah berjeruk. Pada ni di masjid. Boleh berlaku? Boleh berlaku orang terberok dalam masjid. Boleh berlaku orang termuntah dalam masjid. Hak ni hak benda berlaku ni. Terberok dalam masjid boleh berlaku. Dan termuntah boleh berlaku. Sofa, ini kapek. Itu najis aini. Najis aini kena buang jirim dia. Lepas tu kena datangkan air, kena gonyoh-gonyoh sampai kehilang sifat. Kalau buat gitu beladunglah air dalam bawah kapek itu. Pada beladung. Apa panggil beladung tau? Beladung lah. Jangan ni. Lepas tu bila nak kering, kalau sofa bolehlah kita ubuh di luar. Tapi kalau cushion kereta boleh kita cabut dah. Boleh cabut. Tapi kalau kapek masjid, lepas tu macam mana? Dan saya pernah buat satu masjid, kucing dia kencing. Kita sembahyang ba'diyah isyak, dia mari nyok kucing tau. Dia mari nyok dekat dengan tempat tu imam sebelah. Dia kecing. Allah kata berjuruh sungguhlah. Ada ni. Dia mari daripada mana tak tahulah, sebab kita sembahyang ba'diyah isyak. Dia mari tu bukan kena tempat tu imam. Mana sebelah tempat tu imam, mana bukan saf pertama lah. Sebelah depan ada saf pertama. Dia kecing. Allah kucing.
Kata nak macam mana? Itu najis aini. Tapi kata orang terkencing, orang tua tadi tu, masjid tu ada vacuum besar. Vacuum tu sama tinggi kita orang kali. Disiram air dia seduh, disiram air dia seduh. Masjid tu ada vacuum besar, vacuum tu. Biasa tengok. Besar vacuum tu. Disiram air dia pun seduh air tu. Dia pun siram, dia pun seduh air tu. Dia pun siram, dia pun seduh air tu. Kalau ada kita senang. Akhirnya sampai ke Puhati. Sampai ke Puhati. Disiram-siram, campur air kencing, lepas tu diseduh. Lepas tu disiram, lepas tu diseduh. Sampai kita kata kok, tempat tu lebih bersih nak banding dengan tempat lain. Jadi cerah situ. Jadi putih situ. Tapi jaranglah masjid ada vacuum seumpama tu. Hak saya buat air kencing kucing ni, kita nak basuh sebagai najis aini memanglah. Lepas tu macam mana saya buat? Saya tukar daripada najis aini pada najis hukmi. Caranya, kita ambil kain lembap, kita peroh-peroh, kita gonyoh. Kita gahar-gahar pergi basuh kain najis kan. Basuh-basuh, mari balik, kita pun gahar pergi basuh kain najis kan. Berulang kali sampai ke di tempat tu jadi putih. Bukan putih, jadi bercerah di tempat tu. Ada ni? Cium tempat tu tak ada bau apa dah. Ini air kecing kucing ni ingat baik. Air kecing kucing dia punya bau dia kuat. Tak ada bau. Sebab buat dengan kain lembab tu memang berulang kalilah. Dan dekat dengan tempat tu iman. Sampai ke cerah putih tempat tu. Mana gahar-gahar, kain tu najis, maka dibasuh. Mari lak kain gahar-gahar sehinggakan tempat tu tak ada sifat. Maka tempat tu dipanggil najis hukmi. Najis pada hukum. Kenapa masalah hukum najis? Sebab belum membasuh. Nak panggil membasuh kena ada ni dipanggil apa ni? Ada jirim air, ada titik air. Ini orang panggil lalu air ni. Bukan lalu makna bilah, lalu gitu dak. Nak kena ada air. Sebab di membasuh, bukan menyapu. Sebagai contoh mudah, dulu kita bicara bab wudu. Syarat wudu ada 5 dahulu. Yang pertama, air mutlak. Dahulu bicara. Yang kedua, jarul ma' alal udwil maghsul. Berlari air atas anggota yang dibasuh. Berlari air. Sebab apa? Sebab muka basuh. Tangan sampai ke siku basuh. Kaki basuh. Bila basuh, dia kena berlari air dengan makna ada titik-titik air. Berbeza dengan kepala. Kepala bukan basuh. Kepala sapu. Contohnya, kita selam tapak tangan kita dalam kolok. Kita tadah tapak tangan kita berapa air. Ni. Ada tak titik air? Tidak ada. Ini dipanggil sapu kepala. Ada pun basuh muka. Basuh tangan sampai ke siku. Basuh kaki. Syaratnya berlari air dengan bahawa ada titik-titik air, dengan bahawa ada jirim air. Itu dipanggil membasuh. Sama juga dengan membasuh najis. Kena ada titik air. Kena lalu air dengan bahawa apa? Ada jirim air. Orang kita ni faham? Kena bilas. Dia faham gitu. Bilas. Dia kena ada air. Ada titik air. Sekarang ni, tadi saya menggunakan kain basah. Tidak ada titik air, kain hanya lembap saja. Tidak dihukumkan membasuh. Jadi walaupun sifat sudah hilang, tetap najis pada hukum dia panggil. Najis hukmi. Najis hukmi itu. Pandai ni. Lepas tu macam mana? Ambil air, kita pun siram sekali atas tempat air kencing. Air tu meresaplah sedikit. Tak apalah. Tempat tu sudah hukum suci. Tapi air yang meresap ke dalam tak banyak. Sebab sebelum tu kita pakai kain basah.
tidak ada air. Ada ni. Hak tu biasa saya sebut najis hukmi. Gimana? Tu kena ni hak kencing kucing samalah. Terberok ke termuntah ke, yang pertama buang dia punya jirim dia. Yang kedua lap mana? Lap dengan kain basah sampai hilang sifat. Kemudian ambil spray ke spray. Ambil spray, kita pun spray atas tu biar ada air, biar ada titik air, biar air tu ada sedikit meresap ke dalam kapek tu. Ada panggil apa ni? Lalu air, siram air, bilah air. Kita nak ikut pandai lah, tapi tak ada air, kita ambil lah spray, satu spray kuat sikit, biar ada titik air. Maka titik air pun meresap ke dalam kapek sedikit sahaja, maka sekejap kering kan. Tapi kalau atas kapek tu kita basuh dengan najis aini, siram air gonyoh, siram air gonyoh, oh boleh tahanlah kapek tu. Gimana? Lepas tu najis aini pindah pada najis hukmi. Siram air sekali, hukum suci. Samalah contohnya kalau kata kusyen kereta. Samalah kusyen kereta. Ada budak terkencing, terberok, termuntah dalam kereta. Kalau kita nak cabut kusyen tu boleh basuh di luar. Tapi kalau kita mau basuh, kita lap je lah atas tu. Air kencing memanglah ada masuk ke dalam, tapi ke dalam kusyen tu tak ada masalah walaupun ada najis sebab tidak bersentuh dengan kita. Jadi untuk air kencing, tahi, kemuntah atau kusyen, kita ambil kain basah, kita gonyong sampai ke hilang sifat. Tempat tu dipanggil najis hukmi. Kita pun ambil air sekali siram saja, sudah lalu air sekali saja, air sudah meresap ke dalam kusyen. Sebelah luar kusyen hukumnya suci. Sebelah dalam bakir kencing tu tak apalah waktunya tu. Kalau kita pergi tempat basuh kusyen pun hak dalam tak boleh buat apa. Dia hanya boleh basuh sebelah luar saja. Kita basuh sebelah luar sebab sebelah luar yang akan bersentuh dengan kita. Sebelah luar dia akan bersentuh dengan kita. Pada ni. Tapi kalau kita najis atas kusyen tu, kita basuh sebagai najis aini hak asal, buang air najis, kita pun siram air, kita pun gonyok. Untuk menghilangkan sifat air kencing, sifat tahi, sifat muntah tu. Banyak mana air masuk ke dalam? Bila nak kering? Kena cerdik lah. Tu hak najis atas kapek, atas kusyen. Kalau atas latar biasa, atas latar seming ke, kita nak tukar benda najis hukmi juga, buat je lah, tak ada masalah. Malah nak ambil air banyak-banyak lepas tu ada ni air kencing, tahi, muntah ke, buang air, kita pun ambil kain, kita pun gosok mudah sebab kalau kata lantai tu mozaik, licin kan, kita lap dengan kain, kita basuh kain, kita lap, tak ada dah sifat najis. Siram air sekali je, suci lah tempat tu. Sebab apa? Sebab najis hukmi, sifat tak ada dah. Tak ada apa-apa. Hak kata najis air ni tukar najis hukmi, hak atas kapek, kusyen ke, atas latar biasa nak buat, boleh, tak ada masalah. Sama juga hak biasanya orang ni, hak atas lembek. Tapi lembek ni kita pakai cadar. Lembek kita pakai cadar. Biasa lembek ni budak kencing. Biasa buat macam mana? Basuh lembek. Lepas tu pergi jemur. Lembek tu basuh. Ke lembek tu buang. Kencing sekali, bakar lembek. Buang lembek. Mana? Ataupun biarkan saja, kemudian pakai cadar, tak ada masalah lah. Tapi kadang-kadang busung. Betul macam kalau kita nak jadi suci, tak ada apa-apa, lap je lah. Kalau basuh, payah nak kering lembek tu, lap sebelah atas sampai ke tak ada sifat najis air kencing, kemudian siram air sekali,
maka sucilah sebelah luar lembek. Sebelah dalam tu najis lah, tak ada masalah tu, najis sebelah dalam. Maknanya kalau berbetulan cadar tak ada, kita tidur atas tempat tu, tempat suci, tak ada masalah. Hak tu biasanya saya contohkan najis hukmi. Hak najis aini asalnya kemudian tukar pada najis hukmi, barulah suci dengan cukup dengan mengalirkan air satu kali. Gitu. Sebab najis hukmi tak ada sifat siram air sekali, jadi air memanglah masuk sedikitlah dalam kapek, dalam cushion sofa samalah. Tapi sedikit sahaja. Tapi kalau kita pakai spray pula, lagi sedikit air. Spray tu kan, kita spray, maka air pun, titik air pun ada, dia pun meresap sedikit, masuk ke dalam sedikit, maka mudah kering sebab tak banyak. Gimana? Jadi kita nak contoh najis hukmi yang lain macam mana? Kalau contoh najis hukmi air kencing yang kering, tak boleh nak contoh lagi tempat kita. Sebab apa? Sebab masih lagi ada sifat, sama ada warna ataupun bau, itu najis aini. Ini najis hukmi ni. Contoh saya biasanya hak berkaitan dengan asalnya najis aini tukar kepada najis hukmi. Lepas jadi najis hukmi, mudah kita nak sucikan. Kita hanya perlu mengalirkan air, disucikan cukup dengan mengalirkan air satu kali. Kan? Hak contoh hak najis atas umpama kapek, cushion contohnya. Tapi dengan kaifiah yang sama, najis atas lantai biasa pun kita nak buat gitu juga, terpulang. Tak ada apa-apa pun. Payah najis tengah rumah gitu, ambil ni air kencing budak, ambil kain basah, kita lap sekali air kencing budak. Kita pusing kain, kita lap pula sifat dia. Pergi basuh kain. Basuh. Kita pun lap pula sekali lagi. Sampai ke tak ada apa-apa dah di lantai tu. Tak ada dah sifat. Air kencing memang tak ada dah. Sifat bau tak ada dah. Maka lantai tu najis hukmi. Najis hukmi. Najis hukmi ni disucikan cukup dengan mengalirkan air satu kali. Kita nak alir dengan siram pun boleh. Kita nak pakai kain pun boleh. Cuma tadi kain lembab, tidak ada jirim air. Hak yang terakhir ni, kita menggunakan kain yang ada air. Kita kain tu kita perahlah sedikit. Kalau tak perah dia akan jadi bertitik-titik. Jadi kita basahkan kain, kita perah sedikit saja. Kita pun letak tempat najis hukmi, kita pun tekan kain tu, air pun keluar, air pun mengalir atas tempat najis hukmi, maka tempat tu hukum suci. Air yang mengalir, yang menyucikan tempat tu air mustakmal. Boleh tak? Mula asalnya kita pakai yang lembab, yang memang tidak ada jirim air, sebab kita perah habis-habis. Bila tempat tu najis hukmi, kita menggunakan kain juga. Di kain tu masa lagi ada air, kita letak kain tu atas najis hukmi, kita tekanlah kain tu biar air keluar. Air pun keluar, sudah mengalir air satu kali, maka tempat tu hukum suci. Air yang menyucikan tempat tu, air jadi mustakmal. Bukan air najis, air mustakmal. Faham? Kalau kita nak bicara bab najis hukmi, tu je lah. Pindah daripada asalnya najis aini kepada najis hukmi. Mudah cara untuk menyucikan. Disucikan cukup dengan mengalir air satu kali. Hak berkaitan dengan lalu air sekali. Dengan lalu air sekali ni dia pergi kepada persoalan biji-bijian ataupun daging yang direbuh dengan najis. Biji-bijian
ataupun daging yang direbuh dengan najis. Ni satu perkara pula. Ni contohlah, tak ada orang buat ni. Dia rebuh dengan air kencing contohnya. Dia kalau mazhab Syafi'i, kalau direbuh dengan najis, dengan air najis, dengan air kencing, tak ada orang buat belaka ni. Jadi hanya najis belah luar sahaja. Kalau mazhab Hanafi rebuh dengan najis, maka dia akan menajiskan sampai ke batin. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kita tidak. Jadi sekarang ni biji-bijian ataupun daging direbuh dengan benda najis. Direbuh dengan air kencing contohnya. Di luar biji-bijian, di luar daging tu tak ada sifat najis. Itu dia panggil najis hukmi lah. Tapi kalau di luar tu ada sifat najis, tu kena basuh betul benar. Jadi ke kalau contoh daging lah, direbuh dengan benda najis, direbuh dengan air kencing contohnya, adakah di luar tu tidak ada sifat najis? Sifat air kencing tu tidak ada ke? Kalau di luar tu ada sifat najis, itu najis aini, kena basuh betul-betul sampai kehilang sifat najis di biji-bijian ataupun di daging yang mana rebuh dengan umpama air kencing. Tapi peliklah ni, rebuh dengan air kencing ni peliklah. Yang mana kalaulah tak ada sifat najis, jadi luar bijian, luar daging tu mana tak ada sifat najis, maka najis hukumilah, siram air sekali suci. Tapi kalau ada sifat najis di luar bijian, di luar daging, maka tu dia panggil najis aini. Najis aini. Begitu juga pakaian yang dicelup dengan benda najis, dicelup dengan pewarna najis, bercampur dengan najis perwarna tu. Faham tak ni? Jadi apabila dicelup, maka pakaian tu dicelup dengan benda najis. Macam mana contohnya? Pakaian dicelup dengan benda najis, contohnya macam mana? Pakaian ni lah kan dia ada pewarna tu kan. Jadi di pewarna tu benda najis. Lepas lekat warna, di warna tu tak ada sifat najis, maka dipanggil najis hukmi, siram sahaja. Tapi kalau ada sifat najis, dia kena basuh sampai kehilang sifat najis, sebab tu dia panggil najis aini. Gitu je lah. Dia buat contoh laginya seperti pedang. Seperti pedang yang ditempa dengan benda najis, yang dipanaskan dengan benda najis. Jadi pedang ni dia nak buat pedang kan, dia menggunakan api, menggunakan air panas. Tapi dia dipanaskan dengan benda najis. Jadi makna di luar pedang tu hukumnya najis, tapi ada tak sifat najis? Kalau tak ada sifat najis, dia panggil najis hukmi, siram sekali, hukumnya sucilah pedang tu. Tapi kalau di luar tu ada tinggal sifat najis, maka hak tu dia panggil najis ainiyah. Hak tu kena basuh sampai kehilang sifat. Ni bicara benda-benda yang kita tak pernah buat, tak pernah tengok. Benda-benda yang kita tak pernah buat, tak pernah tengok. Tengok daging direbuh dengan air kencing. Tak pernah tengok kitanya. Tak. Kita mazhab Syafi'i ni, dia bukan kata air kencing, bahkan dia bukan mazhab Hanafi, dia bukan najis, bukan dengan air panas tu sendiri boleh menyebabkan najis meresap ke dalam daging. Contohnya orang yang bubuh ayam beserta dengan tahi, dengan perut,
ke dalam air panah kerana nak cabut dia punya bulu. Dia mazhab Syafi'i, air panah tu dia tidak menyebabkan najis dalam perut ayam, meresap kena daging ayam. Tapi kalau mazhab Hanafi tak boleh. Bila ayam berserta dengan tahi dalam perut, berserta dengan najis-najis dalam perut dia tu lah. Bila direndam, direbuh dalam air panah tu menyebabkan tahi tadi tu dia akan meresap ke dalam daging ayam. Maka ayam tu tak boleh makan. Kan kita dulu kan, kalau jenis nak cabut bulu ayam, dia akan bubuh ayam yang mati tu, yang disepas meleh, dia rebuh dalam air panas. Sebab apa? Sebab dia nak cabut bulu. Orang sekarang ni tak tahu dah bulu ayamnya. Sebab dia pergi pasar bulu tak ada dah. Kan zaman kita budak-budak dulu memanglah rebuh air panas, lepas meleh ayam tu memang mati dah. Mana orang akan capok ayam tu ke dalam air panas untuk supaya mudah nak cabut bulu. Ingat tak? Tapi persoalan sekarang ni, ayam tu di dalam je ada najis. Sebab dalam perut tu ada tahi. Mana? Jadi air panas tu dia meresap ke dalam daging, dia akan menyebabkan tahi itu akan meresap ke dalam daging ayam. Maka daging tak boleh makan. Tapi mazhab Syafi'i kita bukan air panas tidak menajiskan daging ayam. Bukan air panas ni. Rebuh ayam dengan air kencing sekalipun hanya menajiskan sebelah luar ayam tu. Dia tidak meresapkan air kencing yang panas tadi ke dalam daging ayam. Itu mazhab Syafi'i kita. Bukan hanya air panas saja tidak menyebabkan najis tu meresap ke dalam daging ayam. Bahkan air panas tu dengan air kencing air panas tu. Tak ada ke ada amalan kalau buat gitu jadi makan tu jadi power apa-apa? Pelik itu. Nak impun air kecing, nak impun banyak mana, nak cukup sebekah. Itu cerita hukum. Makna sekarang ni dia rebuh dengan air, bukan air najis. Air najis ni air biasa bercampur dengan najis, dipanggil air najis. Sekarang ni tak ni dia rebuh dengan air kencing yang memang najis. Apa? Gelegok air kencing tu. Dia hanya menajiskan sebelah luar daging ayam sahaja. Dia tidak menyebabkan jadi najis meresap ke dalam. Itu mazhab Syafi'i kita. Tapi najis kat luar ni lah, kalau tidak ada tinggal sifat najis, najis hukmi, siram air sekali sahaja. Tetapi adalah bau air kencing ke apa semua, tu najis air ni ya, tu kena basuh molek lah sampai ke hilang sifat najis. Jadi payah nak buat contoh najis hukmiyah ni. Dengan air kencing yang kering, yang tidak ada sifat pun kena cermat. Sebab di tempat kita kering macam mana pun, walaupun di lantai tu sudah berhari-hari dah, air kencing sebelum tu kering, cuba tengok molek di tempat air kencing tu betul ke tak ada warna dan tak ada bau. Cuba tengok molek. Kalau betul-betul tak ada dah. Tapi kita ingatlah di tempat tu sebelum ni ada air kencing. Memang tak basuh lagi tempat tu. Tengok-tengok kering-kering, tengok warna pun tak ada, bau pun tak ada. Tempat tu najis hukmi. Ambil air, siram sekali, selesai. Tak payah sentuh-sentuh, tak payah kosek-kosek. Sebab nak menghilangkan sifat. Kalau ada saja sifat, itu bukan najis hukmi, itu dipanggil najis aini. Jadi biasa sayanya najis hukmi ni saya contohkan dengan najis aini tukar pada najis hukmi. Sama jugalah hak najis hukmi ni, orang basuh najis aini
tak kena cara najis hukmi juga. Dia basuh najis tidak kena cara. Dia basuh najis tak kena cara. Tapi contohlah nanti akan bicara syaratnya air kena datang. Tiba-tiba dia najis datang ke atas air, maka tidak jadi suci. Tapi sifat najis licin hilang habis, maka kalau kata pakaian tu najis hukmi, siram air sekali. Ada ni. Kalau dia basuh najis tetapi tidak menepati syarat, walaupun hilang sifat, tempat tu masih lagi ataupun pakaian tu masih lagi najis, tapi najis hukmi sebab sudah tidak ada sifat. Kalau basuh najis yang tidak menepati syarat, macam mana syarat basuh najis? Ambil molek bawah ni. Wa yushtaratu fi tuhril mahalli urudul ma'il qalili alal mahallil mutanajjisi. Ni ambil ni. Oh ni buat petok molek. Faham sini, fahamlah. Mesin basuh dapat menyucikan pakaian yang diyakini kena najis. Ini faham syarat. Cuma terjemahan tu kena baikilah. Terjemahan dia disyaratkan untuk suci tempat yang kena najis, hendaklah air sedikit mengaliri. Dia kata mengaliri. Wurudul ma' mendatangi, bukan mengaliri. Mengalir ni mengalir lah, kita faham. Manapun ni bukan bicara bak mengalir air ni dengan mengalir dengan makna ada titik air. Sekarang ni bukan masalah mengalir, tapi wurudul ma' datang oleh air yang sedikit ke atas tempat yang kena najis. Jangan najis yang datang ke atas air yang sedikit. Contohnya penuhkan air satu baldi, seluar yang kena air kencing, kita pun datang ke atas air, maka otomatik air satu baldi dihukumkan najis. Sebab apa? Sebab najis datang ke atas air yang sedikit. Jadi nak pastikan air sedikit ni air yang warid, bukan maurud. Air sedikit mesti warid, mesti datang ke atas tempat najis. Jangan air sedikit menjadi maurud. Maurud mana apa? Didatangi oleh najis. Ini syarat dalam mazhab Syafi'i kita, menyucikan najis dengan air yang sedikit. Syaratnya air sedikit datang ke atas. Air tu kena warid, bukan maurud. Kalau air banyak, 2 kolah, sudah ceritalah. Rumah kita ada kolah, 2 kolah. Seluar kita kena najis, kita pun celup seluar kita dalam kolah, kita pun kicau, hilang sifat air kencing, suci seluar kita, air 2 kolah kekal suci lagi menyucikan. Sebab air banyak datang najis pun tak ada masalah. Air banyak bukan datang pakai najis, adalah ni binatang ke orang ke kecing dalam kolah, selagi air banyak tidak berubah, air tu kekal suci lagi menyucikan. Maka kita basuh najis pasti menggunakan air yang sedikit. Maka menggunakan sedikit, syaratnya kena datang air ke atas, kena datang air sedikit ke atas tempat yang kena najis. Maka mesin basuh memang air yang datang ke atas pakaian yang diyakini najis. Air datang betul, tapi air bertakung tempat yang sama dalam mesin basuh, tidak ada isu. Ini satu masalah lagi, salah faham. Memang air datang ke atas pakaian yang diyakini najis dalam mesin basuh, tapi masalah sekarang air bertakung di tempat yang sama, tidak ada isu. Apabila air bersentuh dengan najis, maka air menjadi najis, tidak semestinya. Selagi air datang ke atas tempat najis, air yang sedikit bersentuh najis, air tidak akan dihukumkan najis selagi tidak berubah. Adapun kalau air yang sedikit najis datang ke atasnya, walaupun air tidak berubah sekalipun, air itu boleh hukum najis. Jadi air bersentuh najis tidak semestinya akan menajiskan air jikalau air yang datang selagi tidak berubah. Ni kena faham satu-satulah. Kemudian kita Fatul Mu'in ini dia akan cerita pula di hadapan tu macam mana nak menyucikan najis dalam mulut.
Kita masukkan air, kita pun komo. Nak tanya, air bukan berada tempat yang sama. Tempat yang sama. Kita komo-komo, kita pun ludah. Sucilah mulut kita. Bukan ada tempat yang sama. Sama macam basuh lah. Tempat yang sama. Tak ada isu. Nah, ni comel ni kitab Fathul Mu'in ni. Faham kitab Fathul Mu'in ni? Fahamlah. Menggunakan mesin basuh untuk menyucikan pakaian yang diyakini najis. Bukan pakaian yang hanya kotor sahaja, yang kebanyakan yang kita basuh mesin basuh. Kalau pakaian najis, orang kita pasti dia akan basuh dengan pahit kat luar dulu. Seluar ni kena kencing tadi ni, bubuh asing. Siapa masa seluar kena kencing tu dia basuh di bawah pahit dulu, basuh gahar. Barulah dia bubuh mesin basuh. Maknanya kita mesin basuh bukan basuh pakaian najis, hanya basuh pakaian kotor sahaja. Dia kata seluar dalam sekalipun apa? Kalau seluar dalam ni najis kecil dalam seluar dalam ke? Kalau seluar dalam tu najis, orang kerja tengah hari dia pakai seluar dalam tu semayang. Asar dia pakai seluar dalam tu semayang. Maghrib dia balik kerja lambat kan, tak apa rumah lagi kan. Seluar dalam tu kok dia pakai ke seluar dalam dia sakut mana-mana. Ada pula dia kata luar dalam kalau kopiah dah apa, luar dalam sekalipun bukan najis sebab tak ada orang kencing dalam luar dalam. Tapi seluar dalam ni kotor, busuk tapi bukan najis. Ada orang faham luar dalam najis, luar dalam dia lah sebab dia baik kencing. Ni kena faham molek lah. Tak faham sini menyusahkan. Dia kata habis mesin basuh, lepas tu kena bilah dia kata. Lepas tu tambah mesin basuh automatik. Nak pakai mesin basuh manual. Sebab apa nak bilah? Belilah mesin basuh manual. Baru comel lagi, belajar kemudian. Boleh dia memang ada. Dia suruh suami dia beli automatik pula sekali lagi. Garuk kepala suami dia. Dia tu ustaz, dulu saya cadang dah ke dia, awak pakai mesin basuh automatik lah. Senang awak punya kerja. Tambah nak manual. Sebab saya nak bilah. Bini dia. Belilah suami ni hak manual. Lepas dia faham kata memada, dia suruh suami dia beli hak automatik pula. Marah suami dia. Hari tu saya kata dah, hak automatik kamu nak manual. Sebab apa? Dia faham kena bilah. Tak ada bilah. Tambahan pula nak bilah buat apa? Sebab bukan basuh pakaian najis pun. Basuh pakaian kotor saja. Tambah orang kita pula tak capur pakaian kotor pakaian budak, tak capur orang kita. Pakaian tua suku, pakaian budak suku. Walau pakaian budak bukan najis pun, hanya kotor jua. Maka tak timbul lah mesin basuh. Memada ke tak memada sebab bukan basuh pakaian najis. Tadilah kalau pakaian yang yakin najis, orang kita akan basuh bawah pahit terlebih dahulu. Barulah mereka bubuh dalam mesin basuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.